Peperiksaan. Keluarkan kertas 2 peperiksaan. Sudah keluar? Sudah. Sudah ya. Ini nanti kamu buat pembetulan, kamu kena tulis soalan dengan langkah kerja ya. Itu yang pertama. Langkah kerja, soalannya. Oke, jangan hanya tulis langkah kerja, tulis soalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja-kerja yang diberi itu minggu lepas. Kamu tengok di grup. 12 orang sahaja yang hantar. Mana 26? Maksudnya 26 itu masih tidur lagi, masih main game, masih bisnes lagi, tidak siap kerja. Satu lagi, dari sini teacher boleh menilai kamu punya PPD ya. Jangan kamu main-main di sana. Satu lagi pembetulan kertas 1 dan kertas 2 soalan. Ada yang belum hantar. Siapa yang ada hantar, teacher sudah tanda dia punya nama. Faham? Jadi pelajar yang ada di dalam situ. Siapa-siapa yang belum hantar sendiri faham tu. Okay, so lihat kepada soalan 3. Okay, kamu tengok soalan 3A. Ada 2 langkah kerja yang dibuat oleh 2 orang pelajar. Kamu sendiri lihat. Okay, lihat soalan 3A. Dia minta kamu selesaikan X set 2 tolak dengan X sama dengan 2 set 2. Dan berikan jawapan dalam bentuk, ini dia minta kamu berikan jawapan dalam bentuk set lah. Okey. Makanya ialah 3. Kamu pantingkanlah 2 langkah kerja pelajar di situ. Apa beza? Apa beza antara pelajar A dengan pelajar B? Inilah pelajar A. Ini pelajar B. Apa beza antara 2 pelajar ini? Jawapan sama? Apa bezanya? Siapa boleh kasih tahu? Mereka yang tidak dapat bezakan, maksudnya otak dia ada masalah. Jos, apa beza antara pelajar A dengan pelajar B? Dia skip yang itu, teacher. Yang mau kasih apa nih? Kasih hilang square root di bawah tuh. Okey. Pertama, dia skip langkah kerja. Skip. Tahu skip kan? Teacher sudah banyak kali bagi tahu, jangan skip langkah kerja. Itu yang pertama. Jika kamu skip langkah kerja, hilang markah tu. Sebab langkah kerja yang kamu skip itu ada markah. Faham ya? Okey. Satu lagi, teacher pun tidak tahu dari mana dia tapak dengan 3. Maksudnya di sini, dia sudah skip. Okay? Dia sudah skip 1 langkah kerja. Di mana langkah kerja yang dia skip itu ada markahnya. Okay? So yang di situ, walaupun kamu pandai dalam matematik, janganlah kamu skip. Jika kamu pandai, macam si pelajar A lah. Dia tulis langkah kerja macam skema jawapan. Okey, senang teacher semak. Maksudnya dia faham konsep itu. Okey, untuk pelajar tingkatan 4 tahun ini, ya, ada beberapa orang pelajar, dia boleh menulis langkah kerja mengikut skema jawapan. Okey. Yang kedua, bukan hanya kamu punya batch, tingkatan 5.
Kalau tidak silap tingkatan 5 ada 2-3 orang lah yang teacher ajar kelas itu. Kalau yang batch SPM 2020, satu pelajar Cina, teacher kenal dia dari tingkatan peralihan sampailah tingkatan 5. Okay? Teacher ajar dia sampai tingkatan 1, 2 tahun itu. Jadi teacher kenal dia. Teacher kenal dia sebab dia punya langkah kerja memang boleh ikut skema jawapan. Apabila dia sampai tingkatan 4 dengan tingkatan 5, walaupun guru matematiknya guru lain, contohlah Cikgu Antonia kah, Cikgu Chong kah, kadang-kadang teacher pun bersempan dengan guru matematik dia. Macam mana pelajar ini? Bolehkah dia punya langkah kerja ikut skema jawapan? Mereka pun bagi tahu, ya memang sebiji. Pelajar ini boleh dapat A+. Memang pelajar ini dapat A+ lah dalam matematik moden. Dia bukan pelajar yang boleh handle size tulis kelas. Macam si Josh lah. Britney Kelly. Dia memang minat dalam lukisan. Pelajar perempuan. Okay. Dia lemah untuk subjek lain, terutama yang subjek bahasa. Tapi dia ada usaha untuk mengikuti. Walaupun dia tidak ikut kelas sebab dia sakit kah, ataupun dia memang pelajar yang lemah kesihatan, sakit. Tapi sekurang-kurangnya dia pergi tanya kawan, apa Cikgu Mariani ajar? Contohlah Cikgu Mariani guru BM dia. Dia boleh handle. Kamu ni sakitkah, masalah lain kah, apakah itukah semua? Tidak mau bertanya, diam-diam di sana itu. Inilah pelajar yang saya paling suka. Satu orang pelajar, tahun ini dia sudah tingkatan 5, memang teacher kenal dia. Dia pun tuition sama dengan teacher. Okay. PK1 kasih dia kelas 4 Jasmine. Tapi teacher memang kenal dia. Dia punya matematik memang boleh bawa. Bila teacher lalu kelas dia, teacher pun tanya dia, kenapa kamu masuk kelas 4 Jasmine? Kau minatkan lukisan? Teacher pun terus terang tanya dia, kau minatkah lukisan? Tidak. Dia bilang dia minat prinsip account. Jadi teacher pun berbalik-balik tanya dia, betul kau minat dengan prinsip account? Teacher pun cakap dengan dia, prinsip account Cikgu Sua di sana. Kau boleh tahankah tidak? Prinsip account hanya 4 carnation tahun lepas. 4 lilit tahun ini bukan sudah prinsip account kan? Tahun lepas tidak ada. Teacher tanya dia, kau boleh tahankah dengan Cikgu Sua? Kau boleh tahankah dengan Teacher Tan? Dia bilang okey. Okey, teacher bawa dia pergi jumpa PK1. PK1 pun bawa dia pergi 4 carnation. Sampai sekarang, boleh dia bawa 2 subjek dengan serentak. Kamu ni sikap kamu. Satu ialah malas. Minta maaf ya, teacher memang terus terang di sana. Malas kamu. Setiap hari 24 jam. Dari grup 4 carnation. Adalah subjek-subjek lain. Mana pelajar lain tidak mengikuti kelas. Faham-fahamlah siapa yang tidak ikut kelas tu. Pelajar ini dia sudah pindah ke SN Converse yang sudah. Teacher pun hilang satu pelajar yang cemerlang dalam subjek matematik tambahan. Jadi tahun ini 5 carnation adalah beberapa orang pelajar boleh ikut sudah. Sebab teacher balik-balik membebel di sana. Sikap kamu itu. Tingkatan 4 kamu ni tahun ini.
tidak tahu macam mana mau bercakap. Sebab kamu tahun tingkatan 4 ini tak pernah bersemuka di sekolah kan, Josh? Iya. PTPR. Teacher pun tidak tahu bagaimana perkembangan subjek ini di antara kamu 38 orang pelajar. Kalau yang tahun lepas tingkatan 4 sekurang-kurangnya teacher jumpa mereka 5-6 bulan. Jadi di sana teacher boleh tangkap sudah tu. Pelajar yang bernama Chung Jae-won. Kenalkan pelajar ini, pengawas juga. Tingkatan 4 dia lemah. Sepalik-palik membibir sambil sama dengan dia. Tapi dia ada usaha untuk mengubah. Peperiksaan trial boleh lulus. Lulus. Okeylah. Janganlah sampai B, C, D kan. B dengan C lah. Memang dia tidak boleh. Sekurang-kurangnya dia lulus dulu. Okay. Bulan 11 sampailah bulan 3 tahun depan. Ada 4 ataupun 5 bulan lagi dia boleh usaha lagi. Dia pandai catch up itu soalan. Di mana soalan dia boleh ambil markah di situ. Pandai dia tackle sudah. Teacher ajar dia, John, kau mesti tackle dengan soalan yang kamu boleh jawab walaupun kamu lemah. Bandinglah dengan pelajar-pelajar Cina yang 5 carnation sekalan. Macam Kai Long Han. Siapa lagi? Wong. Bukan Wong tingkatan 4. Wong yang tingkatan 5. Sebab itu teacher cakap Wong Zhen Xuan dengan Wong Zhen apa lagi ya? Yang tingkatan 5 ni. Dua-dua ni adik beradik dah. Sebab ada Zhen kan di sana. Sama dengan Chia. Kalah tu. Kalah dengan Si Chong. Sekarang bulan 10 ya. Tak lama lagi mau bulan 11. Masih ada masa untuk belajar. Teacher tinggal satu topik vektor. Sebab itu teacher ajar sangat perlahan di sana. Sebab mau tangkap dia punya konsep kan. Kalau tidak tahu mana dia punya vektor paduan, kamu tak boleh jawab soalannya muka surat 129 buku kerja. Teacher tak ajar, si Daniel Chin sudah buat. Okeylah, sekurang-kurangnya dia boleh buat dan dia tahu kan mana cari vektor paduan. Okay. So, lihat kepada soalan 3A. Dia minta kamu selesaikan. Jadi maksudnya kamu kena jadikan X sebagai subjek dulu. Okeylah, dua-dua pun ada di sini. Dia jadikan X sebagai subjek. Okay. Bila sampai sini, kamu tengok ini set, ini bawah ini. Terutama sebab ini dalam bentuk pecahan. Ini dalam bentuk pecahan. Bila kamu nampak itu bawah tu, set 7 tolak 1, kamu kena darab dengan set conjugate-nya di mana tambah. Ini sama. Tapi tengah-tengah operasi dia tukar jadi tambah. Sebab ini tolak kan, ini tambah. Kalau situ dia punya bawah itu contoh. Kalau sini tambah, jadi maksudnya kamu kena darab dengan set conjugate yang operasinya tolak. Okay? So, ini adalah konsep asasnya. Jadi dia darablah. Bagaimana tapak 3, teacher pun berfikir di sana. Kamu sangka guru yang memeriksa itu tidak pandai berfikirkah? Teacher pun cari. Macam mana dia boleh dapat 3? Jadi dia kasih kembang. Bawah darab dengan bawah. Okay, jadi set 7 tolak 1. Set 7 tambah 1. Ada dia punya formula kan? Ada formulanya tu. Pernah teacher kasih tahu.
Kalau kamu mau kembang satu persatu boleh, tiada masalah. Pastikan kamu kembang dengan betul lah. Inilah dia punya kembangannya. Dia darab. Setuju darab dengan setuju adalah jawapannya ialah 7. Tidak percaya kamu boleh tekan kalkulator tu. Kadang-kadang apa nombor yang darab itu teacher boleh hafal. Kamu sekarang zaman teknologi. Zaman teacher bersekolah belum lagi zaman teknologi. Masih guna buku sifir. Masih guna yang manual ini. 7 darab 7, 49. 15 darab 15 sama dengan 225. Ini kami semua sudah hafal. Kamu ni tekan kalkulator pun boleh tekan salah. Kalah dengan orang yang memakai otak berfikir tu. Okay. Jadi yang dua ini darab 7 tambah dengan set 7. Ini darab tambah set 7. Okay. Ini satu darab. Negatif positif tolak set 7. Negatif positif negatif. 1 darab 1 1. Ini hangkang sudah dia dah. Jadi ya tinggal ialah 6. Sebab itu di sini ada 6. Bagaimana dia boleh dapat 3? Sebab dia keluarkan faktor 2. Ini. 2 set 14 tambah dengan 2 set 2. Dia keluarkan faktor 2. Sebab di sini dia boleh kasih kecilkan. Jadi inilah dia punya jawapan akhir. Bila dia sampai sini, teacher tidak mau bagi makannya. Sebab ada simpati. Ini guru subjek di sekolah lah. Kalau pemeriksa, tidak ada simpati untuk memeriksa kertas. Tak ada perasaan simpati untuk memeriksa kertas SPM. Sebab SPM itu menentu masa depan pelajar kan. Okay, memang tak ada perasaan simpati. Kalau salah, memang salah. Kalau tak ada langkah kerja itu, memang tidak akan dibagi makan. Kecuali lah kalau ketua pemeriksa kata, okey, ini pelajar boleh dapat 1 markah. Barulah bagi dia 1 markah. Okey ya? Jelas untuk soalan 3A? Jelas. Ini dia minta, kamu tengok soalan, dia minta kamu dalam bentuk set A tambah dengan set B bahagi dengan C. Inilah dia, kamu sudah tukar dalam bentuk ini. Okay. So, ingat jangan skip langkah kerja. Kalau kamu skip langkah kerja, hilang markah di situ. Bukan hanya teacher kasih tahu kamu tingkatan 4 Carnation, tingkatan 5 teacher pun kasih tahu. Faham? Okay, so itu adalah soalan 3. 3A. Kamu punya hard copy skrip jawapan itu, teacher tidak akan ambil balik ya. Tak payah kamu hantar ke sekolah untuk subjek matematik tambahan. Okay, teacher boleh semak di laptop. Begitulah teacher semak. Sudah ambil markah kak? Teacher sudah kasih balik skrip jawapan kertas 2? Jawab sudahkah? Yang kertas 2 itu kamu belum sih ambil. Belum? Nanti iya. Teacher send. Okay, jadi yang pelajar A ini dia dapat 3 markah. Okay, lihat kepada 3B. Okay, dia minta kamu, ini. Cari nilai X bagi persamaan Ln. Ini ln bukan log ln. Ln ln.
Oke, 3S tolak 1 per 3I tolak 7 sama dengan 1. Dan berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Oke, tengok apa pelajar ini buat. Oke, langkah yang pertama, dia tulis yang pertama itu adalah dari soalan. Betul sudah. Dari soalan kan? Dari soalan teacher tak akan bagi markah. Kenapa langkah 2? Kasih kiri, kanan, kasih long. Tak payah. Kau kasih hilangkan long ini dulu. Long ini kau hilangkan ke sebelah kanan. Oke. Dia akan jadi I kuasa 1. Ln ini lawannya ialah I. Macam log. Log 10. Lawannya, ini lawannya. Bila kamu pindah, dia akan jadi 10 kuasa apa-apalah. Oke. Sama juga. Kalau ln pindah, dia akan jadi I. Ada 1 kan? Ini 1 akan jadi kuasanya. Paham? Paham. Kenapa kasih long kiri kanan tuh? Oke. Ini pula 2I tolak 7 pindah akan jadi darab. Begini. Lepas itu ini darab masuk. Oke. Macam yang guna hukum log, hukum indeks. Kalau darab dia akan jadi 2I kuasa 2. Sebab ini kuasa 1 kan. Kalau I kuasa 1 darab dengan I kuasa 1 akan jadi I kuasa 1 tambah 1 akan jadi I kuasa 2. Sebab itu 2I kuasa 2. 2 yang di nombor itu masih di luar. Oke, tolak 7I kuasa 1. Maksudnya I kuasa 1 itu darab masuk. Oke. Yang di sebelah sini, kau tekan kalkulator lah. Kan? Oke. Macam mana tekan kalkulator? Sekejap. Mana nih? Oke. Sekarang saya mau 2I kuasa 2 kan? Jadi kamu tekan 2. Mana I? Ini I ya, di bahagian long, tapi dia di bahagian atas kan. Kau tekan shift, kau tekan I. Ada nampak I? Lepas itu kuasa 2. Oke, tekan. Oke. Tolak dengan 7. Shift I kuasa 1. Inilah jawapan. Bukan jawapan. Ini belum lagi jawapannya. Oke. Sekarang apa soalan yang dia mau? Berapa tempat perpuluhan yang dia mau, Jos? 3. 3 kan? Macam mana saya punya kalkulator ini punya jawapan? Banyak nombor kan selepas titik itu. Saya mau bagi, dia mau 3 tempat perpuluhan. Jadi saya pergi mod. Pergilah jumpa fix. Ini fix. Fix 1 kan? Tekan 1. Kau tengok. Fix 0 sampai 9 question mark. Ini maksudnya berapa tempat perpuluhan yang kamu mau. Soalannya dia mau 3 kan? 3 kan? Iya. Oke. Saya kasih dia 4 lah. Oke? 4. Inilah jawaban. Bukan. Jawaban untuk selepas hasil tolak itu. Oke, negatif 4.2499. Oke, jadi tulislah ini di langkah kerja kamu. Oke, sekejap. Oke, jadi 3S tolak 1 sama dengan negatif 4.2499. Oke, jadi yang di sini
kamu buat operasi seperti biasa, negatif pindah akan jadi tambah 1. Okey, dia akan jadi negatif 3.42499. Okey, 3 itu pindah jadi bahagi. Okey, jadi yang di situ ini kamu boleh tekan kalkulator lah. Kan? Sekejap, mana kalkulator? Okey, tadi tambah 1. Okey, lepas itu teacher bahagi dengan 3. Ini dia. Tapi dia mau 3 kan? Ini 4. Kalau kamu takut kamu salah pundarkan, pergi cari ada yang fix itu. 1. Saya mau 3 tempat perpuluhan. Inilah jawapan. Negatif 1.083. Faham? Faham? Faham. Inilah cara tekan kalkulator. Okey? Jika kamu takut kamu salah pundarkan, begitulah cara buat tekan kalkulator. Siapa yang ada ikut YouTube penyelesaian masalah segitiga itu, cikgu itu ada ajar macam mana tekan kalkulator mau 4 angka bererti, itulah guna kalkulator menggunakan fix. Okey, faham? Oke, teacher. So, semua ini boleh tekan kalkulator. Kau boleh minta kalkulator puntarkan 4 tempat perpuluhan kah? Minta pecahan tukar ke nombor perpuluhan. Boleh, tak ada masalah. Itu sejaklah. Ikut kamu. Kamu mau jawapan betul dalam kalkulator, tekan kalkulator. Jika kamu mau ikut kamu punya kepala otak kamu untuk pundarkan, pastikan betul lah. Ya, so itu adalah 3B. Guna kalkulator. Kamu boleh try lah. Terutama yang maths modern. Kalau untuk maths modern soalan objektif, itu boleh tekan kalkulator cari jawapan tak sampai 2 saat. Tak sampai 2 minit tu. Okay, so itu adalah 2B. Nursila, kau punya modul vektor sudah siapkah? Belum. Tai, Shena, siapa lagi ya? Ailifa, Hafiz, Izandra, Tato, Daniel sudah siap buku kerja tapi modul belum buat. Okay. Okay, itu adalah soalan 3. Okay, lihat kepada soalan 3C. Ini teacher pun pernah kasih tahu masa dalam kelas. Kan? Kena ini siapa punya tulisan? Jos, kenakah ini siapa punya tulisan ni? Macam kenal. Siapa? Dorang lelaki dia. Ya, memang lelaki. Okay. Lihat soalan C. Ini adalah Sherman yang buat. Satu-satunya pelajar yang boleh jawab untuk soalan C. Yang lain, kasih kosong. Ada yang salah tu. Tengah-tengah. Terutama yang di tengah-tengah tu. Okay. So, lihat soalan C. Ini. Kamu tengok ni. Banyak punca kuasa 2. Dia ada 9. Lepas itu, dia punca kuasa 2, 3. Dalam lagi, ada lagi punca kuasa 2, 27. Okey, apa yang kamu perlu buat ini,
Ini punca kuasa 2, 27 ini. Oke, coba kamu tukar ke dalam bentuk. Ini, kau tengok nih apa yang dia buat. 27 kuasa 1/2. Oke, punca 27 adalah 27 kuasa 1/2. Oke. Lepas itu, supaya ini dia boleh darab sama dengan 3. Sebab bersama sudah kan. Oke. Lepas itu, nombor yang ada di dalam sini, sudah jadi bentuk di sini sudah. Oke. Dia punya punca kuasa 2 ini, tengok dia sudah tukar kuasa 1/2. Jelas? Ini dia Jelas. macam main itu indeks. Oke, macam main itu indeks tuh. Oke, tengok 9, 3, 27. Ini semua itu dalam bentuk indeks sudah kan? Ini ada 3 kuasa 1/2. Ini kuasa 1/2 ini dia darat masuk. Ini 1/2 dia darat masuk jadi 1/4. Yang lain tuh sama, tulis balik. Oke, di sini sudah dia. Yang teacher kasih segi 4 ini yang perpeta ini. Kau tengok nih, ini 9, ini 3, ini 27. Ini main itu indeks. Oke. Kalau 9, 3 kuasa 2. 27, 3 kuasa 3. Sebab itu 9, 3 kuasa 2. Di sini dia. Oke. Lepas itu 3 kuasa 1/2 masih tetap dia tulis, dia tidak mau kacau. Oke. Lepas itu 27 kuasa 1/4. Oke, 27 kuasa 1/4. Ini kamu kena buat satu persatu. Macam mana dia boleh dapat 3/4? Begini. Oke, 27 ialah 3 kuasa 3. Oke, and then 1/4. Pas itu ini dia darat masuk. Jadi sebab itu 3 kuasa 3/4. Di sini dia. Oke, langkah yang dibawa pula ini. Oke, kamu tengok. Ini 3, ini 3, ini 3. Indeks yang sama. Jadi dia sekali ambil 1 kali 3. Oke, 3 kuasa 2, darab dengan 3 kuasa 1/2, darab 3 kuasa 3/4. Tengok nih. Sama kan? Jadi dia ambil 1 kali 3, disebabkan kuasanya ini darab, kuasa ini yang teacher bulat ini, dia kasih tambah semua. Tengok nih. Kalau mau tambah, pastikan tambah betul-betul lah. Ini macam, kalau mau tulisnya begini. 2 tambah 1/2 tambah 3/4. Jangan sama size. Oke, dia macam mau sama size sudah. Maksud dia begini sudah. Nanti teacher sangka, 3 tambah 1/2 tambah 3/4. Bukan. Kuasanya yang ditambah. Oke, sama dengan 3 kuasa X. Oke, kiri kanan ada 3. Jadi tinggal ini sama dengan X. Di sini dia. Jadi yang teacher bulat kuning itu, dia tambahlah. Ini boleh tekan kalkulator. Tak payah kau kira. Tekan kalkulator saja. Nasib baik dia kira betul lah. S sama dengan 13/7. Ini kita boleh tekan kalkulator ni. Jadi jawapannya ialah 13/4. Boleh ya soalan 3C? Boleh.
Yang lain? Tai? Boleh, Tai? Boleh. Boleh. Kau punya adik ah? Lama tidak masuk kelas tu. Okey, itu adalah soalan 3. Lihat soalan 4. Okey, soalan 4 adalah fungsi. Okey. Apa itu F kuasa 2? Kamu tengok soalan 4. Mana ni? Okey, ini dia. Kamu lihat soalan 4. F2, F kuasa 2. Apa ini F kuasa 2 ini? Ini ialah fungsi kubahan FF. Bukan kamu darab masuk. Ada pelajar dia kasih begini. Dia kasih kembang. Salah nih. Sebab dia nampak F kuasa 2. Jadi dia sangka 4 tolak 2X kuasa 2, jadi dia kasih kembang. Bukan. Ini merupakan fungsi kubahan. Okey. Kesalahan yang kedua, ada pelajar, dia pergi buat yang fungsi kuadratik. Buat apa? Buat apa mau cari fungsi kuadratik kan? Ini yang bentuk vertex ni. And then dia minta kamu lakarkan graf Y sama dengan modulus F kuasa 2 tutup modulus. Kalau nampak modulus, ada nampak modulus kan? Okay, Y sama dengan modulus F2, dia punya graf adalah bentuk V ya. V. Tak tahu V yang macam mana. Mungkin ini pendek, itu panjang ataupun panjang pendek. Yang penting bentuk V. Apa dia lukis ini kan? Maksudnya dia tidak faham soalan 4. Okey. Jadi soalan 4A, apa yang dia perlu buat ialah kamu carikan dia punya fungsi kubahan F2. Y sama dengan, jangan tulis Y lah, tulis F lah. Sebab dia F kan. Okey. Fx sama dengan 4 tolak 2x. Kalau F2, maksudnya Fx. Fungsi kubahan sendiri letak kurungan, kasih kurungkan itu Fx. Cuba cari itu fungsi kubahan. Fungsi kubahan itu kamu mesti menguasai konsepnya. Mesti ada kurungan. Kamu tahu kan ada 2 jenis bentuk kurungan kan? Satu yang bentuk kurungan bulat, satu yang bentuk kurungan segi 4. Kau letaklah apa-apa kurungan kau letak saja. Bila kamu letak kurungan, yang dalam kurungan itu kamu letak dia punya fungsi 4 tolak 2x. Lepas ini boleh cari fungsi kubahan kan? Maksudnya dalam fungsi f, x itu letakkan dengan 4 tolak 2x. Jadi 4 tolak 2, 4 tolak 2x. Okey, lepas itu 2 itu darab masuk dulu. Buat satu persatu. 8 tolak 4x, barulah kamu buka kurungan. Barulah 4x tolak 4. Ini merupakan fungsi kubahan. Bukan yang kamu kasih kembangkan. Jelas? Jelas. Selepas sudah cari fungsi kubahan, dia mau minta lakarkan graf.
Oke? Kamu sudah belajar bahasa Melayu kan? Teacher punya bahasa Melayu SPM baru tapak pangkat 5. Teacher dulu pakai pangkat unit. Unit 5 sejak ni. Kalah dengan yang pelajar yang tapak unit 1. Unit 1 ialah yang A+ lah. Kalau 5 mungkin 50 lebih maka ke atas. Okey? Jadi kalau lakar, apa beza antara rakar dengan lukis? Apa beza antara dua perkataan ini? Apa beza? Jos, apa beza antara lakar dengan lukis? Kalau Dalam matematik lah. Ada beza tu. Lukis kena guna kertas graf. Okey, tahu kan kertas graf kan? Lakar sejak tapi mesti pakai pembaris. Inilah contoh lakar. Okey, tanpa menggunakan kertas graf. Kalau untuk lakar. Okey. So, apabila saya sudah dapat fungsi kubahan adalah 4x tolak 4, jadi saya mau lakar. Dia mau minta lakar apa? Dia mau minta lakar y sama dengan modulus F2 untuk domain di antara 0 dengan 3. Okey. Jadi sebelum saya lakar, saya kasih masuk. Okey. Y sama dengan modulus 4x tolak 4. Dia mau domain di antara 0 dengan 3 kan? Okey, jadi saya letak jika x sama dengan 0. Jadi saya kasih masuklah y sama dengan modulus 4, 0 tolak 4. Jawapan ialah modulus negatif 4 kan? Ingat, fungsi modulus ini adalah apabila diberi negatif nombor, dia akan tukar jadi positif. Itulah fungsi modulus. Jadi ini 0,4 kan kalau ikut koordinat. Okey, itu kalau letak kosong lah. Okey, satu lagi jika x sama dengan 3. Saya ambil hujung dengan hujung, itu x-nya. Okey, jadi saya kasih masuk. 4 darab 3 tolak 4. 8. Okey, jika modulus positif 8, kamu kasih moduluskan dia akan dapat 8 balik tu. Positif. Okey, jadi ini ialah ialah nama. Jadi ini ialah 3, 8. Sebab S3, Y-nya 8. Jadi 38. Okey, boleh? boleh. Okey. Seperti mana yang teacher cakap, kalau ada nilai mutlak, bentuknya ialah V kan? Ingat tu V. Dia punya bentuk V akan sentuh pasti X di sini ya, ini. Saya mau cari nilai X ini berapa. Kan? Okey, kalau dia terletak di pasti X, maksudnya ada satu koordinat adalah nilai kosong. Okey, jadi saya ambil satu titik di mana Y-nya sama dengan 0. Ini wajib nih. Okey, sebab dia terletak di pasti X kan. Kalau kamu punya V, ini nih. Ini, wajib tuh. Okey, jadi saya kasih masuk Y sama dengan modulus 4x tolak 4. Y itu letak 0. Okey, 4x tolak 4. Kalau modulus sama dengan 0, ini 0 hanya satu nilai saja ya. Tak ada positif 0, tidak ada negatif 0. Ingat tuh. Kecuali kalau sini bernombor 3. Barulah kamu pecah kepada positif 3 dengan negatif 3. Okey, ini pindah.
4 sama dengan 4x. X-nya sama dengan 1. Jadi koordinatnya 1, 0. Oke. Jadi di sini saya sudah dapat 3 koordinat. Nah, jadi saya lakarkan graf lah. Oke. Guna pembaris lakar. Ini fx ataupun y. Oke, ini ialah x. Oke, nah ini 4 kan? 0, 4. 0, ini 0, 0, 4 di sini. Ini 4 nih. Lepas tu 3, 8. Ya, kejap. Salah nih. Saya kasih bawah sikit. Oke, nah 0, 4. Oke, nah lepas itu 3, 8. Nah, katakanlah ini 3. Mana 8? Nah, di sinilah. Agak-agak sebab ini lakarkan. Ini 3, 8. 1, 0. Nah, 1, 0 di sini. 1, 0. Ini 0, 4. Oke, ambil pembaris 3 titik itu sambung. Oke, nah, bentuk ini sudah kan? Iya. Oke, nah, begitulah cara melakarkan graf. Oke, ini baru E ya. Ini E-nya. Oke, jadi inilah langkah-langkah kejam untuk melakarkan dia punya graf. Oke, dia sudah bagi domain, jadi ambil domainnya, hujung ke hujung, kasih masuk, cari nilai Y-nya. Oke, satu lagi ialah Y sama dengan 0, itu wajib. Nah, jadi 3 titik itu plot lah. Oke, itu adalah 3E. Oke, lihat kepada 4B1. Nah, 4B1, apa yang dia mau? Cari julat. Nah, dia minta cari julat bagi domain X terletak di antara 0 dengan 3. Julat. Apa itu julat? Oke. Kalau julat yang macam ini graf adalah di pasi Y ya. Kalau domain, contohlah cari domain. Nah, ini kamu lihat pasi X. Oke. Cari julat bagi domain X terletak di antara 0 sampai 3. Masuknya ini. Oke. Dari sini ke pasi X. Apa dia punya julat? Saya punya sini ialah 8. Ini 8. Ini ialah 0 kan? Jadi julatnya adalah 0, 8, Fs di tengah-tengah. Ataupun 0, 8, Fs itu ialah Y. Pun boleh. Dua-dua jawapan boleh terima. Tapi ini kau jangan letak X lah. Itu salah tuh. Y ataupun Fx. Jelas untuk B1 macam mana cari? Jelas. Oke. Nah, begitulah cara mencari julat di graf yang kamu lakarkan tadi. Oke. Sebab kamu punya ini di sini kan. Nah, sebab itu inilah dia punya julat. Oke, lihat kepada B2. B2. Oke, nyatakan jenis hubungan. Nah, jenis hubungan. Nah, jadi hubungan ada 4 jenis kan. Nah, ini kamu kena hafal lah. 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada banyak, banyak kepada 1. Nah, itu adalah 4 jenis hubungan. Oke, jadi yang B2 ini apakah jenis hubungan? Oke, hubungan ini adalah apa jenis hubungan ini? Banyak kepada 1. Oke, hubungannya ialah banyak kepada 1.
Oke, biasanya kalau graf ada yang nilai mutlak, oke, dia punya hubungannya ialah banyak kepada satu ya. Oke, lihat kepada B3. Oke, dengan menggunakan ujian garis, oke, tentukan sama ada modulus F2 mempunyai fungsi songsan atau tidak. Oke, fungsi songsan pastikan hubungannya, dia punya hubungannya adalah 1 kepada 1. Oke. Sekarang soalan B23 dia minta tanya dengan menggunakan ujian garis. Jadi kamu kena ingat ujian garis ada 2 jenis. Satu yang ujian garis mencancang, satu lagi ujian garis melintang kah? Mengufuk. Mengufuk, mengufuk. Oke, ada 2 jenis nih. Oke, tapi soalan ini dia tidak menyatakan apakah jenis ujian garis kan? Dia hanya menyatakan dengan menggunakan ujian garis, tentukan sama ada modulus F2 ini mempunyai fungsi songsan atau tidak. Oke, jadi saya gunakan ujian garis mengufuk lah. Oke, jadi saya ambil pembaris, jadi saya lukis mengufuk di sini. Kalau gunakan ujian garis mengufuk, ujian garis mengufuk, didapati ada 2 titik ini, dia melalui 2 titik kan? Nah, tengok nih. Katakanlah ini titik X1, ini titik X2. Oke, nah, jadi maksudnya dengan menggunakan ujian garis mengufuk, oke, akan melalui 2 titik. Oke, melalui 2 titik. Jadi, tidak mempunyai fungsi songsan. Sebab dia melalui 2 titik. Tidak mempunyai fungsi songsan. Oke, 2 mata. Oke, so itu adalah soalan 4. Boleh ya? Boleh. Oke. Peperiksaan kali ini banyak keluar yang bab 1 dan bab 2 ya. Terutama fungsi itu. Oke. So, lihat kepada soalan 5. Oke, lihat soalan 5. Oke, lihat soalan 5. Soalan 5 ini merupakan topik cancang ya. Oke, kamu tengok soalan. Encik Hakimi mempunyai masalah jantung dan mulai 1 Februari beliau mengambil keputusan untuk mengurangkan kalori dalam makanan secara beransur-ansur. Oke, beliau telah merekodkan purata kalori makanan yang diambil secara mingguan dengan menggunakan aplikasi telefon pintarnya. Inilah dia punya keputusan. Oke, kalau minggu 1, 3800. Minggu 2, 3550. Minggu 3, 3300. Minggu 4, 3050. Oke. Jadi kamu tengok di situ. Oke. Kamu tengok sama ada ini merupakan cancang aromatik ataupun cancang geometri, kamu cari. Cuba kamu cari beza di antara 2 sebutan ini.
Adakah sama? Jika sama, contoh ini dia kasih tolak. Okey, 3550 tolak 3800. Tekan kalkulator dapat negatif 250. 3300 tolak dengan 3550. Masih lagi dapat negatif 250. Tengok. Semua dapat negatif 250, jadi ini merupakan janjang aritmetik. Okey, ada kan dia punya ciri-ciri. Okey, kenapa bukan janjang geometri? Kenapa bukan janjang geometri, Jos? Kalau kalau diguna yang bahagi-bahagi semua tuh enggak sama, Ti. Ya. Kalau guna janjang geometri, cuba kamu bahagi. Saya bahagi. 3550 saya bahagi 3800. Bahagilah. Saya cari lagi. 3300 bahagi 3550. Kamu akan dapati ini dua dia punya nisbah. Nisbah sepunya tidak sama. Jadi tidak boleh gunakan janjang geometri. Jadi soalan ini merupakan janjang aritmetik. Okey. Jadi dia senaraikan. Okey, lepas itu ini soalan tambahan. Okey, di sini. Menurut maklumat kesihatan, anggaran pengambilan kalori minimum adalah 2000 kilokalori. Okey. Dia punya cara buat sama, cuma dia punya simbol sini salah. Sebab dia kata minimum. Kalau minimum, lebih besar sama dengan. Ada sama dengan tu. Jadi sepatutnya ini ada sama dengan. Okey. Cara dia masuk nilai betul sudah, cuma yang simbol itu salah. Okey. Jadi di sini N minimumnya, okey, N itu, okey, kamu kena faham apa yang kamu mau cari. Okey, N itu adalah untuk mencari dia punya berapa kali minggu berapa. Kau tengok soalan. Pada minggu keberapakah, okey, Encik Hakimi akan mencapai. Maksudnya N itu adalah minggu yang keberapa. Jadi maksudnya N itu mesti nombor bulat. Adakah kamu nampak minggu yang 8.5 minggu? Tak ada kan? Biasanya minggu yang ke-8, minggu yang ke-10, minggu ke-20. Tidak ada minggu ke-20.2, 20.5. Tidak ada minggu yang ada nombor perpuluhan. Okey. Bila di sini saya dapat N lebih kecil sama dengan 8.2, jadi minggu minimumnya adalah minggu yang ke-8. Ini betul sudah. Okey, jangan kamu ambil 8.2, itu salah. Okey, minggu hanya ada nombor bulat. Boleh ya ini? Ini cara senang nih. Tapi dia salah di bahagian minimum. Ada tulis itu E berapa di berapa, 1 markah. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Lepas itu lihat kepada soalan B. Okey, soalan B apa yang dia mau? Nah, ini soal. Okey, soalan B. Cari jumlah purata pengambilan kalori Encik Hakimi dalam tempoh masa ini. Dalam tempoh masa ini, maksudnya tempoh masa yang 8 minggu tu. Jadi di sini dia salah letak. Bagaimana kamu dapat 4 nih? Ini sepatutnya 8 nih. 8. Ada kaitan dengan soalan A. Sebab kamu dapat N itu 8 kan? Okey, dia minta cari jumlah purata dalam tempoh masa ini. Jadi ini sepatutnya 8. Maksudnya semua betul, dia punya N itu salah.
Oke, jadi di sini 4. Oke, jadi tekan calculator. So, adalah 27400 kilokalori. Oke ya. Oke, teacher. Dan Jos, tengok kilan 3 maka. Oke, lihat soalan 6. Soalan 6 ini adalah soalan persamaan kuadratik. Oke, so lihat soalan 6. Ini adalah bentuk trapezium ya. Oke, bentuk trapezium kamu kena tahu apakah rumus untuk luas. Luas trapezium. Nah, ini maths modern tingkatan menengah rendah. Kalau tidak silap tingkatan 1 nih. Menengah rendah kamu pun sudah belajar. Oke, kalau luas trapezium, nah inilah rumusnya. A tambah B darab dengan C. Maksudnya ini A, ini B, ini C. Oke, tak payah ke bahagi-bahagi, tak payah. Oke, lihat soalannya. Ini soalannya. Mana dia ini? Dibeli panjang pakar itu ialah 112. Nah, ini. Panjang pakar itu 112, maksudnya ini adalah perimeter. Kan? Dari sini, panjang ukuran sekeliling pakar itu. Luas tanah ialah 380. Ini maksudnya luas lah. Oke, jadi di sini dia sudah bagi 2 maklumat. Oke, maklumat yang pertama saya ambil 112 perimeter, saya tambah semua. Ini maksudnya H ya. Jadi kamu kena faham ini. Di sini dia sudah kasih tahu. Oke, jadi kau tambah semua. Y tambah 2, S tolak 2, tambah dengan X, tambah dengan X. Nah, di sini dia. Jadi kamu kasih selesaikan S dengan S boleh tambah, nombor dengan nombor. Tahu kenapa sini 114, ini negatif 2 pindah, sudah jadi tambah, jadi 112 tambah 2, 114. Nah, ini dia jadikan Y sebagai subjek. Ini persamaan satu lah dia tulis. Oke, persamaan kedua yang dia boleh bentuk ialah luas. Luas tanah. Oke, luas tanah ialah 380. Oke, di sini dia. Guna luas trapezium. Oke, guna luas trapezium di mana 1/2 darab dengan A tambah B kan. X tambah dengan 2X tolak 2. Di sini dia. Darab dengan C yaitu Y. Di sini dia. Oke, jangan lupa sama dengan 380. Oke, ini punya 2 pindah jadi darab. Oke, sebab itu Y darab 3S tolak 2 sama dengan 760. Ada nampak Y? Dia ganti masuk ini. Oke, and then kasih kembang. Oke, apabila kembang, kamu tengok itu nombor ya. Ini nombor ini. 12, 350, 988. Oke, semua ini dia bahagikan dengan 2. Dia bahagi dengan 2 tuh. Sebab itu dapatlah 6X, 6, 175 dengan 494. Kenapa sini negatif dia jadi positif? Dia kasih buang itu negatifnya. Oke, contoh begini. Dia dapat negatif 6X kuasa 2 tambah 175X tolak dengan 494 sama dengan 0. Dia keluarkan faktor negatif. Oke, 6X kuasa 2. Ini negatif ya. Sebab negatif akan dapat positif sini. Dia faktorkan negatif sebab itu tempat sini tolak. Tempat ini tambah.
Okey, sebab itu dapatlah ini. Ini negatif pindah, buang sudah tu. Okey. Jadi yang di sini dia gunakan kalkulator. Tekanlah. Okey. Dapati ada dua nilai X ya. Okey, satu ialah 19/6, satu ialah 26. Okey. And then dia cuba kasih masuk satu per satu. Apabila dia masuk X sama dengan 19/6, okey, dapat nombor perpuluhan. Jadi yang ini dia tolak. Ini pun ditolak nih. Jangan tulis ditolak ya, diabaikan. Okey, yang ada pecahan itu. Jadi dia ambilkan X sama dengan 26, dia ganti masuk dapat 10. Jadi jawapannya ialah X sama dengan 26, Y sama dengan 10. Okey, boleh? Boleh. Jadi yang soalan-soalan ini sebenarnya kalau kamu faham soalannya tidak susah untuk kamu menjawab. Ini sebenarnya soalan ini yang trapezium ini, kalau yang untuk tingkatan 3 boleh menjawab sudah tu. Sebab dia adalah lebih kepada persamaan. Persamaan kuadratik. Okey. So yang di situ, sila buat pembetulan. Pembetulan kertas 2 dari soalan 3 sampai soalan 6. Salin soalan dengan langkah kerjanya. Fahamkah tidak? Paham. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teacher mau kamu buat yang kertas 2 punya exam. Soalan 9. Cuba tengok itu soalan 9. Fungsi kan? Cuba kamu buat soalan A, 9A, 9B. Teacher mau kamu jawab. Betul kan? Teacher bagi jawapan. Salin di sana tuh. Soalan 9. 9A1. 9A1. 9A1 4. Tulis. 9A1 jawapan ialah 4. A2 dia minta cari P sama dengan negatif 3. Yang ketiga itu adalah fungsi kubahan. 6X tambah 18. 6X tolak 18. Itu adalah soalan A. Soalan B, minta kamu lakarkan graf untuk model HG kan? Jadi yang B1 ada kaitan dengan A3. A3 kamu sudah cari fungsi kubahan, kamu terus kepada lakarkan graf. Faham? Ini apa yang seperti yang teacher ajar tadi ya. Pakai konsep itu. And then dia sudah bagi domain kan di sana. Lepas itu B2. B2 jawapan untuk Q ialah 10. Q sama dengan 10. Teacher mau kamu buat pembetulan untuk soalan 9. Jelas? Jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang belum siap itu vektor. Ini yang bagi yang belum siap vektor ya. Kalau yang sudah lah. Yang belum siap vektor itu, pastikan kamu buat hantar hari ini ya. Besok ada kelas jam 11.
Oke, jam 11 pagi. Fahamkah tidak? Paham. Oke ya. So, sila buat latihan yang diberi. Jangan kamu last minute buat kerja rumah. Macam si siapa? Si Josh, si Kelly, macam makin lambat sudah kan? Makin malas sudah tuh. Oke? Jangan last minute buat. Boleh ya? Oke, teacher. Oke ya. So, itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, thank you.